Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Kita ni berjumpa dalam mingguan ni dalam tajuk pelajaran baru lagi. Tapi seperti biasa sebelum memulakan pelajaran, kita ni baca doa sebelum belajar. Cikgu harap semua sekali tadah tangan dan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan tajuk pelajaran minggu ini, iaitu pelajaran ketiga dengan tajuknya memuliakan anak yatim. Apa dia tadi? Memuliakan anak yatim. Pernah mendengar ni perkataan anak yatim? Okey, mungkin kamu tahu siapakah dia anak yatim itu. Cuba kita ni baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk memuliakan anak yatim. Anak yatim ialah kanak-kanak yang ketiadaan bapa. Jadi itu adalah pengertian anak yatim. Seorang kanak-kanak yang ketiadaan bapa. Artinya tidak ada bapanya. Bapanya sudah meninggal dunia. Jadi yang tinggal hanya ibunya. Jadi itu dikatakan anak yatim. Siapa dia tadi anak yatim? Ialah kanak-kanak yang ketiadaan bapa. Artinya bapanya meninggal. Faham maksud bapa ni? Bapa ni artinya bapa kata ni benar-benar. Bukan bapa angkat. Kalau bapa angkat meninggal sedangkan bapanya benar masih ada, tu belum dikatakan anak yatim tu. Ini bapanya sendiri yang sudah meninggal. Okey? Itu adalah anak yatim. Seterusnya, baca lagi sama-sama. Mereka kehilangan tempat bergantung dan kasih sayang daripada bapa mereka. Artinya sudah bapanya meninggal, memang biasanya bapa kemudian ni sama mamanya kan tu, ya tempatnya bergantung tu. Tapi oleh sebab bapanya sudah tidak adalah tempatnya bergantung untuk merasakan kasih sayang tu. Tidak ada, hilang sudah. Sebab bapanya sudah meninggal. Okey. Dan biasanya selama ni bapanya yang memaduli pasal makan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Okey. Ni sudah bapanya dah ada. Jadi kasih sayang daripada seorang ayah tu dah lagi ada. Okey, apa rasanya kan tu? Cuba kamu bayangkan bapa kamu sudah dah ada. Kecerian kan tu? Tempat bermanja selain daripada mama, kadang-kadang mama tu sudah mengalih bapa, kata ni bermanjarah bapa. Tapi oleh sebab sudah bapa dadak, jadi hilang sudah tempat ia bergantung dan kasih sayang. Okey, seterusnya ialah kalau sudah bapanya dadak, siapa tu tak yang menjaga? Terpulanglah misalnya penjaganya siapa? Ibunya kah ataupun bapa saudaranya kah? Siapa sajalah. Jadi penjaga itu, cuba kita ni baca dulu. Penjaga wajib memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Ada berapa tu yang wajib penjaga tu memberikan arah orang miskin ni? Okey, dia wajib memberikan apa tadi? Satu, pakaian. Barang pakainya apa tu kan? Yang kedua, makanan. Makan minumnya. Mesti dipeduli tu. Tempat tinggal. Walaupun bapanya sudah meninggal. Jadi sebagai seorang penjaga,
mesti ada tempat tinggal anak yatim ni. Dan seterusnya pendidikan. Pendidikannya tu ialah tentang sekolahnya. Walaupun jangan bapanya meninggal, ia pun dah sekolah lagi. Jadi indah tu. Jadi itu kewajipan itu ada kepada penjaga. Siapa yang menjaga bis diorang setelah bapanya meninggal? Okey. Seterusnya ialah orang yang memelihara anak yatim akan diberikan ganjaran yang besar, iaitu kedudukan yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Okey, walaupun orang yang memelihara anak yatim itu atau penjaga tu tadi rasanya mungkin kalau rasa terbeban, jadi dengan sendirinya tidak perlu kita ni khawatirkan. Sebab walaupun kita ni merasa di dunia tu memang susah sedikit untuk tanggungjawab itu banyak kan. Jadi tetapi jangan lupa ganjaran itu ada besar apabila kita ni di akhirat nanti. Apa keistimewaannya? Iaitu kedudukannya dekat dengan Rasulullah. Kalau diumpamakan kita ni ada jari tu, jari yang di tengah dengan jari kelingking ataupun jari telunjuk, hampir je tu. Jadi seperti itu kedudukannya. Kedudukannya di mana? Bukan di dunia tetapi di syurga. Okey, itu istimewanya kedudukan orang yang memelihara anak yatim. Okey, seterusnya ialah mengasihi anak yatim adalah tanggungjawab kita semua. Artinya kita ni sayang arah anak yatim itu bukan tanggungjawab penjaga saja, bahkan kalau boleh ke dalam masyarakat itu adalah tanggungjawab kita ni mengasihi anak yatim. Okey, kita ni tahu kan sudah bapanya dada, kesian je tu. Anda kan kita ni indah membantu. Jadi kita ni adalah bertanggungjawab untuk mengasihi anak yatim. Okey, itu tajuk memuliakan anak yatim. Seterusnya kita ni teruskan satu tajuk lagi, macam mana cara kita ni memuliakan anak yatim itu tadi. Okey, cara memuliakan anak yatim ialah, itu tajuknya, cara memuliakan anak yatim. Ini contoh dalam gambar ni, Yayasan Yatim Piatu. Yatim Piatu itu lain lagi tu. Yatim piatu artinya bapa mamanya sudah ada tu. Ni cuba lihat tu. Itu yang berbaris satu anak yatim. Kan? Ini salah satu daripada cara kita ni memuliakan. Kita ni bantu bis diorang. Okey. Apa yang kita ni buat? Macam mana cara memuliakannya tu? Yang pertama ialah sunat mengusap kepala anak yatim. Mengusap itu artinya tadi gosok-gosok kepalanya. Okey. Itu cara memuliakan anak yatim. Mengusap. Sunat. Hukumnya sunat. Pahala. Baru mengusap anak yatim tu orang. Ia punya kepala. Kata ni sudah mendapat pahala sunat. Kemudian macam mana lagi cara kita ni memuliakan? Seterusnya yang kedua ialah hendaklah mengasihi anak yatim dan mengasihani anak yatim. Kata ni mengasihi dan kata ni juga mengasihani. Okey, ada dua tu. Cara kita ni memuliakan anak yatim. Okey, yang ketiga. Dilarang menzalimi dan mengkhianati anak yatim. Dilarang menzalimi. Menzalimi kata ni jahati anak itu. Kata ni hianati. Tu jadi tu dia boleh. Tu dilarang. Jangan kata ni menzalimi dan mengkhianati anak yatim.
Seterusnya ialah apa lagi? Haram mengambil dan memakan harta anak yatim. Kata ni tidak boleh mengambil harta anak yatim. Siapa mengambil hak milik anak yatim, kan anak yatim itu bapanya sudah hendadak kan tu. Kalau nya masih kanak-kanak, yang menjaga harta anak yatim itu ialah penjaganya. Kalau ia penjaganya tu ambil kesempatan mengambil harta anak yatim itu, jangan biar dia damit lakat dia tahu. Tapi Allah mengetahui. Jadi siapa yang memakan harta anak yatim itu, hukumnya adalah haram. Okay, jangan kita ni sekali-kali mengambil harta walaupun anak itu ia masih kecil. Jadi itu kewajipan penjaga tu. Tidak boleh kita ni ambil kesempatan. Apabila ia dewasa, hendaklah kita ni serahkan harta tu. Jadi itu sebagai penjaga, kata itulah diamanahkan. Jangan sekali-kali kita ni mengambil kesempatan untuk memakan harta anak yatim. Itu dosanya adalah dosa besar, haram. Okay, itu di antara cara memuliakan anak yatim. Okey, tadi sebut anak yatim ni. Macam mana ijaz yatim? Di sana pun ada tu kan. Ya, ta, ya, mim. Yatim. Ya, ta, ya, mim. Yatim. Tahu sudah tu apa yang dimaksudkan dengan ataupun siapa dia anak yatim itu? Siapa dia tadi anak yatim? Cuba kita ni cek lagi dari atas ya. Siapa tadi anak yatim itu? Ada yang tahu menjawab. Anak yatim ialah kanak-kanak yang ketiadaan atau kematian seorang bapa. Jadinya kalau orang itu bapanya sudah meninggal, jadi ia dikatakan anak yatim. Okey, kata ni biasanya kadang-kadang mudah untuk dana untuk anak-anak yatim. Jadi sekurang-kurangnya kata ni pandailah jua menderma, ndak pun banyak, sedikit pun baik. Yang penting ikhlas. Okey? Itu cara kata ni jua salah satunya kata ni memuliakan anak yatim itu. Tadi kan tu sudah diterangkan. Mudah-mudahan kamu faham. Dan itu saja tajuk untuk pelajaran harian ni, iaitu pelajaran 3, memuliakan anak yatim dan cara memuliakan anak yatim. Okey, cikgu harap sampai sana saja kita ni belajar untuk mingguan ni. InsyaAllah nanti kita ni sambung tajuk seterusnya. Okey. Seperti biasa, setelah kita ni selesai belajar, kita ni baca doa selepas belajar. Okey, tadah tangan lagi sekali. Tadah tangan ramai-ramai. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.